Perkataan falsafah dari segi etimologi berasal daripada Yunani, philo plus sophar yang bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang bermakna cinta akan kearifan atau kepada pengetahuan, kebenaran dan keutamaan. Manakala, dari segi istilah pula, dari pandangan beberapa ahli falsafah, antaranya Aristotle menganggap bahawa falsafah itu suatu ilmu yang memahami hakikat ketuhanan dengan alam. Plato berpendapat kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik. Al-Farabi pula mengatakan falsafah adalah cintakan kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu, dan Al-Kindi memberi pandangan bahawa falsafah itu sesuatu ilmu mengenai hakikat yang didefinisikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menanganinya. Ibn Tufil ialah seorang tokoh dan ahli falsafah Muslim Neoplatonis Spanyol, telah mencipta ketulinan karya sebegitu rupa dan hidup pada pemerintahan dinasti Al-Muwahhidin. Ibn Tufil memberikan refleksi tentang satu kehidupan sosial yang membarui cara keadaan fikiran dari ketiadaan panca indera menuju kepada pengasingan budaya. Mengenal pasti kebolehan kecerdikan manusia tanpa sebarang bantuan daripada pihak di luar dirinya yang bersifat ketuhanan secara menegakkan penerimaan dan pengetahuan dari segi ada-ada dan niat untuk melakukan cara secara aktif seperti yang ditegaskan Al-Ghazali terhadap dirinya sendiri dan apa yang telah dikatakan oleh Aristotle di dalam bukunya Metafizik dengan kata-kata seluruh manusia secara naluri ingin mencari tahu adalah tujuan utama Ibn Tufil. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah matinya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Tidak dinafikan lagi bahawa maksud dari Al-Quran apabila diulas lebih teliti dan mendalam tentang alam itu adalah supaya dapat memberi kesedaran tentang segala sesuatu yang berlaku di alam itu dipanggil sebagai sebuah lambang dari kekuasaannya. Oleh yang demikian, buku karangan Ibn Tufil iaitu Hai Ibn Yaqzan sesuai dengan intipati yang dibincangkan. Seterusnya ialah biodata Ibn Tufil. Abu Bakar bin Abdullah Malik bin Muhammad bin Tufil Al-Qadisi Al-Andalusi ialah nama penuhnya atau lebih dikenali sebagai Ibn Tufil. Beliau lahir pada dekad pertama abad ke-6 Hijrah 1106 Masihi di Guernica, sebuah kota kecil di Sepanyol kira-kira 60 km utara Granada dan termasuk suku Arab Quraish setelah dewasa. Beliau mempelajari falsafah daripada seorang ilmuwan besar yang mempunyai ramai ahli iaitu Ibn Bajjah. Hasil berguru dengan Ibn Bajjah, Ibn Tufil meningkat menjadi seorang ilmuwan besar. Beliau menguasai bidang falsafah, doktor, novelis, ahli agama dan juga seorang penulis. Beliau memiliki anak murid iaitu Ibn Rushd alias Averroes yang terpengaruh dengan pemikiran Ibn Tufil. Bahkan menurut sejarah astronomer, Nur ad-Din bin Ishaq al-Bajruji juga sempat menimba ilmu dari Ibn Tufil sehingga telah menulis kesusastraan dalam penyusuan Batlimus. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu hukum dan ilmu pendidikan serta termasyhur sebagai seorang ahli politik terhebat sekaligus ahli falsafah Muslim kedua terpenting selepas Ibn Bajjah di Barat. Sebelum beliau berpindah menjadi setiausaha peribadi Gabrana Granada, beliau adalah seorang ahli bidang kedoktoran dan menjadi terkenal dalam bidang tersebut. Kemudian, beliau dipindah menjadi setiausaha peribadi Gabrana Cita. Kebijaksanaan beliau membuka mata semua orang sekaligus diangkat oleh Abu Yaqub Yusuf Al-Mansur, Khalifah Daulah Muwahhidin, menjadi doktor peribadi sekaligus sebagai wazir khalifah. Ibn Tufil diminta untuk menghuraikan buku-buku Aristoteles oleh khalifah. Seterusnya, Sultan dinasti Muwahhidin mempercayai Ibn Tufil dengan memberi beliau menduduki menteri sehingga menjadi gubernur untuk wilayah Sabtah dan Tohjah di Maghribi. Beliau berhenti dari jabatan tersebut atas faktor usianya. Namun, penghargaan masih diberikan kepada beliau oleh Abu Yaqub, bahkan Khalifah Abu Yaqub meninggal dan diganti oleh puteranya Abu Yusuf Al-Mansur. Penghargaan masih diterima oleh Ibn Tufil. Ibn Tufil diberikan masa untuk melebarkan filsafatnya dengan karya-karyanya yang hebat, antaranya Hai Ibn Yaqzan. Karya ini adalah satu roman filsafat pendek tetapi memberikan impak yang besar kepada semua. Perkara ini dapat dibuktikan dengan banyak buku ini diterjemahkan dalam bahasa asing seperti Latin, Inggeris, Belanda dan banyak lagi. Seterusnya ialah sumbangan Ibn Tufil.
Sumbangan Ibn Tufil yang pertama adalah kepakarannya dalam bidang perubatan. Ibn Tufil pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintahan Al-Muwahhidin Abu Ya'qub Yusuf Al-Mansur, Khalifah Morocco kedua dari dinasti Muwahhidin dan seterusnya menjadi wazir khalifah. Selain itu, beliau juga pernah menjadi ahli politik yang terkenal oleh pihak pemerintah. Pernah dilantik sebagai menteri. Kegigihan dan keteguhan yang telah membuka mata semua bahawa beliau layak dilantik sebagai doktor peribadi Gabenor dan setiausaha untuk dua wilayah iaitu Sabatah dan Tahniah. Selepas itu, Ibn Rushd pula yang menggantinya selepas beliau bersara. Sumbangan beliau yang kedua adalah kepakaran dalam bidang penulis dan penyair. Ibn Tufil juga pakar dalam bidang penulis dan penyair. Sumber mengatakan beliau seorang yang terkenal dari Muwadin Sepanyol, namun karya-karyanya banyak hilang di saat terjadi kekacauan dan peperangan di Maghribi. Pada generasi berikutnya, hasil karya beliau tidak begitu banyak kerana Ibn Tufil lebih minat untuk merenung daripada menulis. Tetapi, beliau sempat menulis sejumlah buku dalam beberapa bidang, antaranya falsafah, fizik, kejiwaan dan kedoktoran. Diriwayatkan Abdul Wahid Al-Marrakesh, Ibnu Tufil telah meriwayatkan buku yang banyak yang telah dibaris dengan tangannya sendiri dalam falsafah, ilmu jiwa dan banyak dari syair-syair. Miguel Charisi menyebutkan dua karya yang masih ada iaitu Risalah Hai Ibnu Yaqzan dan Naskah Asra Al-Hikmah Al-Mashriqiyah. Menurut Ibn Khatib, terdapat dua buah buku dalam bidang perubatan yang ditulis oleh dua orang muridnya yang didedikasikan kepada beliau, iaitu karya Al-Basruji berjudul Kitab Al-Hayyah dan karya Ibn Rushd berjudul Fi Al-Buqa Al-Maskunah wal Al-Khair Al-Maskunah. Sumbangan beliau yang ketiga adalah kepakaran dalam bidang astronomi. Ibn Tufil juga merupakan pakar dalam bidang astronomi. Leon Gauthier, seorang orientalis Perancis, melukiskan teori-teori kebijaksanaan Ibn Tufil dalam bidang ilmu astronomi secara ringkas. Leon berkata, walaupun karya-karya Ibn Tufil di bidang astronomi tidak ditemukan, namun didapati bahawa dia tidak setuju dengan teori sistem planet yang diletakkan Bartholomeus. Menurut beliau lagi, Ibn Tufil sudah pun memiliki teori baru. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ibn Rushd bahawa Ibn Tufil memiliki teori dari sensasi berkenaan sistem planet serta dasar-dasar perputaraannya. Beliau menganggap alam ini sesuatu yang baru dan diperintah oleh Tuhan yang satu serta berkuasa penuh. Selain itu, dalam diri manusia pula terdapat roh yang menjadi sumber dan asas dalam kehidupan di muka bumi ini. Pemikiran beliau bukan sekadar menyentuh perkara yang berkaitan dengan metafisik, tetapi juga sains tabi'i seperti fizik, di mana beliau mendapati lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan rendah disebabkan oleh kepanasan berlaku di permukaan bumi, bukannya di ruang dan di lapisan udara. Walaupun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini, pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengan. Ibn Tufil adalah seorang doktor, ahli falsafah, ahli matematik, penulis dan penyair terkenal di Muwadin Sepanyol. Tetapi banyak karya-karyanya hilang dalam pergolakan dan perang Maghribi dan tidak banyak diketahui. Sebenarnya Ibn Tufil lebih memilih bidang perenungan daripada menulis. Jadi tidak heranlah jika karyanya jarang untuk generasi berikutnya. Namun beberapa buku biografi menyebut bahawa dia berjaya menulis banyak buku dalam bidang seperti falsafah, fizik, psikologi dan perubatan. Walaupun Ibn Tufil dikatakan telah menulis banyak buku, tetapi hanya sebuah kitab sahaja yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. Kitab itu ialah Hai Ibn Yaqzan. Dalam kitab Hai Ibn Yaqzan, karya tulisan Ibn Tufil, digambarkan seorang bayi lelaki yang berada di sebuah pulau yang didiami oleh manusia. Bayi tersebut muncul kerana terbentuknya oleh percampuran tanah dan air sehingga sesuai untuk dimasuki dalam diri manusia sehingga muncullah bayi lelaki itu, atau ia boleh terjadi hasil daripada pernikahan sah antara seorang saudara perempuan dengan seorang raja dengan anggota keluarga istana pulau yang lain. Akhirnya bayi tersebut dijumpai oleh seekor rusa yang kehilangan anaknya. Ketika dia semakin tua, dia mempunyai keinginan yang kuat untuk mengetahui dan menyelidiki sesuatu yang tidak dia fahami. Dia melihat bahawa haiwan mempunyai penutup tubuh semula jadi. Oleh itu, dia terlebih dahulu menutup tubuhnya dengan daun. Kemudian dengan kulit binatang yang mati dan menggunakan tongkat untuk mempertahankan dirinya sendiri. Kemudian, dia merenungkan keadaannya, cara menimba ilmu sehingga akhirnya dia mendapat pengertian tentang makna zat, komposisi, materi, bentuk, jiwa dan keabadan jiwa.
Tahap pengetahuan empirikal. Kisah Hai Ibnu Yazan yang bermula dengan perkembangan Hai dalam menyesuaikan diri dengan alam, belajar bagaimana bertahan hidup sehingga dia menemui api. Ini merangkumi tahap pertama dalam pencarian pengetahuan dengan memahami objek yang berada di sekelilingnya dan mengetahui fungsinya. Peringkat ini boleh disebut tahap pengetahuan empirikal di mana pengetahuannya masih terhad dengan perkara yang hanya dirasakan dengan pemerhatian sederhana. Dari apa yang diperolehinya, dia semakin berusaha untuk menambah pengetahuannya. Tahap pengetahuan rasional. Di sini kita dapat melihat rasional pemikiran falsafah Ibn Tufail. Ini tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Ibn Bajjah sebagai ahli falsafah yang rasional murni. Pengetahuannya tentang alam dalam semua kepelbagaian, pengetahuan mengenai haiwan dengan semua spesiesnya, mengenai ruang dan sebagainya, membuatnya membuat kesimpulan bahawa semua ini mempunyai sebab yang mengaturnya dan ada makhluk lain di sebalik semua fenomena ini. Tahap pengetahuan mistif tasawuf. Tahap terakhir perjalanan intelektual Ibn Tufail dalam kisah Hai Ibnu Yazan adalah tahap tasawuf mistik melalui jalan intuitif. Ini dapat dilihat dari pencapaian sehingga menyaksikan. Pencapaiannya berada dalam keadaan tertinggi di mana dia berada mendapat pengetahuan yang sebenar. Kisah Hai Ibnu Yazan di sini melambangkan pemikirannya mengenai jalan mencari kebenaran tidak mencukupi untuk sampai pada pengetahuan 15 penaklukan teori dan rasional atau alasan sahaja. Beralih pula dalam pemikiran Ibn Tufail dari segi falsafah dan agama. Ibn Tufail menyatakan suatu paradigma mistis di atas pemikiran dunia timur. Berkat usaha untuk membangunkan hakikat dialektik falsafah dan agama sebagai pemikiran yang hakiki di dunia Islam, maka Ibn Tufail telah menunjukkan satu hikayat filosofis iaitu Hai Ibnu Yaqdan. Sebuah filosofis yang mana usaha manusia untuk membangunkan titik rasionalis dalam pemikiran manusia. Ibn Tufail telah membuktikan keberhasilan tentang perkembangan yang pelbagai dalam karya Hai Ibnu Yaqdan dan menggambarkan juga bahawa dengan akal khusus setelah melalui pemikiran dan mengetahui kebenaran yang tertinggi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti yang telah dikatakan dalam wahyu. Wahyu tersebut amat diperlukan bagi memimpin akal yang tidak dapat dicapai khusus dan juga dijadikan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan ibadah. Seterusnya adalah pemikiran Ibn Tufail dari segi epistemologi. Tahap pertama jiwa bukanlah hanya papan tulis kosong tetapi telah tersirat di dalamnya sejak awal iaitu imej Tuhan tetapi untuk menjadikannya kelihatan lebih nyata. Memulakan dengan fikiran yang jernih tanpa prasangka, berlepas tangan dan kecenderungan sosial sebagai semua pengetahuan dalam keadaan awal dan juga merupakan gagasan sesungguhnya sebalik kelahiran tiba-tiba Hai di pulau kosong. Apabila hal ini dijadikan pengalaman, inteleksi dan ekstasi adalah bebas peranan mereka secara berturut dalam menjadikan visi yang jelas tentang kebenaran pada jiwa, bukan hanya disiplin jiwa tetapi pendidikan indera dan akal yang diperlukan bagi meraih visi yang diingini. Kepadanan antara pengalaman dan logik, satu pihak dan kesesuaian antara logik dan gerak hati pihak lain dalam membentuk intipati epistemologi Ibn Tufail. Yang ketiga adalah pemikiran Ibn Tufail dari segi kosmologi cahaya. Ibn Tufail menerima satu prinsip dan tidak ada apa-apa kecuali satu itu. Manifesto kemajmukan dan kewujudan yang dilaksanakan dalam gaya Neoplatonik yang melihat sebagai tahap turutan pancaran dari cahaya Tuhan. Proses tersebut adalah prinsip yang sama berkaitan dengan pentulan terus cahaya matahari ke cermin. Cahaya matahari pada cermin tersebut menuju ke arah yang lain dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang kemajmukan. Kemajmukan cahaya yang dipantulkan hilang dan bersatu dengan matahari jika dipandang kepada sumber cahaya. Akan tetapi, timbul lagi apabila dilihat di permukaan cermin, di mana situlah cahaya tersebut dipantulkan. Hal yang sama berlaku kepada cahaya matahari pertama serta kewujudannya dalam kosmos. Akhir sekali dalam pemikiran Ibn Tufail adalah dari segi jiwa. Konsep jiwa berdasarkan pandangan Ibn Tufail adalah selaras pada asalnya dengan konsep Al-Farabi. Jiwa terbahagi kepada tiga iaitu jiwa fadilah, jiwa fasikah dan jiwa jahiliah. Jiwa fadilah adalah kebahagiaan yang kekal kerana mengenali Allah, perhatian yang penuh diberikan dan merenung diri ini kepadanya. Syurga di mana tempatnya jiwa ini. Jiwa fasikah pula adalah jiwa yang akan kekal dalam kesengsaraan kerana jiwa ini yang asalnya mengenali Allah telah terlupa dan meninggalkannya dengan maksiat yang dilakukan. Nerakalah tempat jiwa ini. Manakala jiwa jahiliah yang ketiga adalah jiwa yang telah musnah kerana tidak pernah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
kita teruskan perbincangan kita yang terakhir, iaitu pemikiran ekonomi Islam. Poin yang pertama iaitu filosofi ekonomi Islam. Kisah Hay bin Yaqzan merupakan kategori roman falsafah yang sangat meluas diterima oleh kalangan pemikir pada abad pertengahan. Ibn Tufail dengan kisah Hay bin Yaqzan dianggap sebagai seorang ahli falsafah terkenal Islam yang memecah tatanan falsafah yang bersifat moderat antara akal dan wahyu. Dia kata menggambarkan lebih bijak dengan istilah harmonisasi antara falsafah dan agama. Perbahasan antara falsafah dan agama membincangkan perbezaan pendapat antara kedua-duanya dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam itu sendiri. Terdapat kumpulan serupa menolak sepenuhnya alasan untuk disandingkan dengan agama. Tidak puas hati ketika Imam Ghazali menerbit bukunya yang berjudul Taha Fut al-Falah, Sifah tanpa Koherensi Falsafah. Namun Imam Ghazali telah menentang falsafah tersebut. Dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Taha Fut at-Taha Fut, Refutation of the Incoherence of Filosofi untuk mengambil jalan pertengahan dan merapatkan konflik antara kedua-dua pihak. Ibn Tufail menulis sebuah karya tentang kisah Hay bin Yaqzan untuk digunakan memudahkan pembaca menganalisis pemikiran falsafah berkembang maju dengan mudah dan terima akibat dari kedua-dua pendapat itu adalah alasan dan agama. Perbahasan panjang tersebut telah tersebar dalam perkembangan pemikiran barat terutama di Eropah. Beberapa tahun kemudian muncul kumpulan kapitalis yang dibawa oleh Adam Smith pada tahun 1790 Masihi. Wujud gerakan revolusi perindustrian di Eropah yang mengangkat ideologi liberalisme dengan mengecualikan agama dalam masalah ekonomi. Anda yang rasional ekonomi tidak dapat mengatur fenomena alam semula secara umum, memahami tingkah laku individu, maka timbullah persoalan berkaitan dengan ekonomi. Soalan dan analisis ini dikesan melalui cerita Hay bin Yaqzan untuk dijadikan jawapan dalam kisah ini penuh makna dapat dibahagikan kepada beberapa perkara yang mendorong kita untuk memahami falsafah ekonomi Islam seperti berikut. Yang pertama, pemerhatian Hay dalam mencari perkara baru dengan menggunakan logik adalah sebahagian daripada metodologi dan epistemologi. Bagaimana Hay mengoptimalkan kepandaiannya dalam mengakses persiaran semula. Yang kedua, nilai etika berkait rapat dengan kisah Hay. Bagaimana manusia berinteraksi dengan objek lain adalah sebahagian daripada etika yang mesti ada dikendalikan oleh seorang manusia dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, Hay adalah makhluk yang berbeza daripada yang lain. Beliau menjawab rintangan menghalangnya dalam memenuhi keperluan rasional ekonomi. Dalam cerita Hay menerangkan bagaimana seorang manusia mencapai kesejahteraan dalam melakukan aktiviti ekonomi. Poin yang kedua ialah konsep dasar ekonomi. Kisah Hay bin Yaqzan merupakan refleksi perkembangan pemikiran manusia dalam menggunakan fikirannya secara optimum. Perkembangan ini dapat dijumpai pada peringkat perkembangan dari masa pemikiran ekonomi dari mula awal. Dalam sejarah ekonomi, tahap ini dikenali sebagai sistem ekonomi tradisional dengan mencapai dalam sejarah tingkah laku ekonomi pemikiran manusia adalah sebahagian daripada pembangunan manusia sendiri secara berperingkat hingga sistem ekonomi moden cyber ekonomi yang terkenal sekarang. Ibn Tufail berjaya menggambarkan kisah Hay bin Yaqzan bagaimana perkembangan Hay dari zaman kanak-kanak hingga dewasa kekal sebagai analogi perkembangan peradaban manusia dari zaman kuno sehingga ke zaman era moden. Perkembangan ini juga membawa kepada istilah evolusi ekonomi. Terdapat beberapa perkara penting dalam kajian ini yang menjadikan konsep asas ekonomi seperti berikut. Yang pertama, tujuan dasar ekonomi. Dalam menganalisis kisah Hay bin Yaqzan dapat dilihat bahawa kehidupan awal Hay adalah terhad memenuhi keperluan hidup. Memenuhi keperluan ini ada fisiologi asas yang mesti dilakukan oleh manusia untuk mengekalkan kehidupan juga merupakan sebahagian daripada matlamat Hay yang utama dalam ekonomi tingkah laku. Yang kedua, jenis kegiatan ekonomi dalam perkembangan pemikiran berikut. Ibn Tufail memberitahu bahawa Hay bergantung kepada persekitaran semula jadi. Peringkat awal dengan memilih dan memetik buah. Huraian ini sesuai dengan pendapat ahli ekonomi bahawa manusia berada di tahap perkembangan awal zaman batu sangat bergantung pada persekitaran semula jadi. Sementara itu, mengenai pertanian dan pembalakan, Ibn Tufail sama sekali tidak menyinggung perasaan kerana memang pertanian
dan dalam sejarah pembangunan pemikiran manusia hanya ditemui pada zaman batu moden. Ia boleh dikesan dari prasasti yang ada di Mesir di mana pertanian hanya ditemui selepas kemarau besar di barat Afrika untuk meninggalkan tebing sungai Nil sebagai tempat subur. Ini juga membuktikan bahawa pertanian adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai sumbangan besar kepada pembangunan dan kestabilan manusia dalam sesebuah komuniti. Dari perkara di atas dapat disimpulkan bahawa kajian Hay Beyakzan sangat berkait dengan masalah ekonomi asas, perubahan dalam penggunaan dan corak pengeluaran dan cara mengatasinya. Memenuhi keperluan ekonomi, makanan, pakaian dan tempat tinggal adalah sebahagian daripada prinsip asas tingkah laku ekonomi. Poin yang ketiga ialah konsep rationality ekonomi. Rationality merupakan pendapat berdasarkan pemikiran yang sistematik dan logik. Dalam kisah Hay Beyakzan menjadikan rasional sebagai tumpuan kajian utama. Bagaimana Hay mengoptimalkan rasional dalam memenuhi keperluan mereka sebagai kerangka asas untuk memahami rasional ekonomi. Dalam perbincangan ekonomi, rationality adalah sebahagian daripada kajian makroekonomi. Tingkah laku rasional individu dalam membuat keutamaan untuk memilih keperluan ekonomi yang merupakan salah satu barometer tingkah laku ekonomi dalam mencapai kepuasan utility tertinggi bagi seseorang individu. Dalam meneliti kisah Hay Beyakzan, jenis akan dijumpai rationality yang dijalankan oleh Hay seperti rationality kepentingan diri, self-interest. Kepentingan peribadi adalah prinsip pertama bagi Hay sebagai pelaku ekonomi. Persaingan sengit untuk bertahan dengan alam sekitar mendorong Hay yang berusia 7 tahun bersikap lebih mementingkan diri untuk terus hidup. Pada peringkat seterusnya, Hay mula menerapkan rasional berdasarkan tujuan ingin dicapai, present aim rationality. Penyesuaian dengan prinsip ini tanpa harus ada kepentingan diri, sehingga setiap keadaan mungkin mengubah pilihan individu mengikut keperluan. Dalam perjalanan hidup, perubahan Hay dapat dilihat apabila Hay mengambil lebih banyak perkara supaya tidak pupus dan mempunyai keseimbangan ekosistem. Tidak melebihi had penggunaan adalah sebahagian daripada menahan self-interest untuk mencapai tujuan tertentu pada masa itu, present aim rationality. Hay menjadikan manusia untuk menjalani kehidupan tidak semestinya memenuhi semua yang dia hendaki. Ia adalah tepat untuk dilakukan tingkah laku ekonomi adalah ketika kita memenuhi keperluan kita sesuai dengan bahagiannya badan. Berdasarkan cerita di atas yang dapat disimpulkan bahawa Ibn Tufail merupakan seorang tokoh falsafah Islam yang pakar dalam ilmu hukum dan merupakan seorang yang berpegang kepada logik dalam mengungkap realiti alam dan kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.